Didik TV KPM. Murid yang ada hobi selalunya tak ada masa untuk dibazirkan dengan perkara-perkara seperti yang kita sebut tadi kan. Dalam handphone dan sebagainya, terlibat dalam scam dan sebagainya. So kita perlu ada hobi yang bagus ya. Jadi kita nak lihat beberapa keratan akhbar ya, dan saya nak anak murid saya respon kerana hari ini kita berbincang tentang tidak pasti jangan kongsi ya. Seterusnya, baiklah kita lihat ya. Apakah hasil pembelajaran pada pagi ini? Okey, hari ini kita akan belajar nombor 1 menyatakan etika. Etika ialah cara ataupun tata cara penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Kita selalu dengar TMK. Siapa tahu TMK dalam bahasa Inggeris apa? Boleh Yuyu ceritakan? TMK atau ICT. Pandai. ICT, Information Communication and kan? Betul. Okey, so ICT ini ataupun TMK ini sangat meluas ya dalam kalangan hidup kita ya. Ramai yang menggunakan ICT untuk macam-macam ya. Kalau kita lihat, kalau dulu kalau kita nak buat panggilan telefon dan sebagainya kita berbayar. Tetapi sekarang semua percuma. Buat panggilan WhatsApp, panggilan Telegram dan sebagainya. Jadi kita tak bayar pun dulu. Kalau saya ingat lagi, kalau dulu-dulu saya nak telefon datuk saya kena buat trunk call dan tunggu di situ lepas 20 minit ke 30 minit baru dapat call, dan mahal ya, panggilan tersebut sangat mahal. Okey, seterusnya tajuk yang kita nak fokuskan pada hari ini ialah apakah kesan negatif, menguraikan kesan negatif jika kita mengabaikan etika penggunaan TMK atau teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Kita kena gunakannya secara beretika. Kalau kita abaikan, apakah kesan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada negara kita dan juga keseluruhannya ya. Baiklah, seterusnya saya juga nak murid-murid ya menyatakan apakah perasaan sekiranya kita sendiri terlibat dalam kes penyebaran berita palsu. Jangan anggap ini tidak berlaku kepada saya, jadi saya tak payah ambil peduli. Sesiapa pun boleh menjadi mangsa penyebaran berita palsu ya. Jadi kita perlu berhati-hati. Sebab itu kita belajar tajuk ini supaya kita bersedia pada masa akan datang, supaya kita tidak terlibat dalam isu-isu seperti ini ya. Okey, murid-murid, kita teruskan ya. Okey. Baik, kita teruskan dengan keratan akhbar. Ini saya ambil beberapa keratan akhbar ya yang kita boleh ambil ya. Yang tajuk pertama ni waspada peraduan tuntut hadiah kononnya daripada syarikat komunikasi. Saya mungkin kita minta anak murid saya memberi komen. Siapa di sini nak beri komen tentang keratan akhbar ni? Okey, murid-murid ada yang mempunyai pandangan? Ada yang angkat tangan pandangan dan boleh tekankan mikrofon. Ya, cikgu, saya. Baik, bagus. Saya nak terangkan. Cikgu, saya dan keluarga saya selalu mendapat mesej seperti ini. Kita ditipu untuk memberikan maklumat peribadi. Sebenarnya, tidak ada hadiah seperti ini. Ini adalah scam. Itu saja, cikgu. Bagus, pandai. Perkataan yang digunakan scam, iaitu ada orang meminta maklumat peribadi kita untuk menggodam maklumat kita supaya mereka banyak perkara ya. Selalu kita baca orang menggodam untuk mencuri wang daripada akaun kita. Bukan 1, 2. Hampir setiap hari kes sebegini berlaku dan kita pun membaca. Jadi kita jangan tertipu ya. Betul. Okey, kita lihat pula. Terima kasih ya. Kita lihat pula keratan akhbar yang kedua ya. Okey. Okey, seterusnya. Baik, Jangan kongsi maklumat peribadi untuk menang kereta mewah. Ingat tak kereta mewah? Tadi percutian mewah, sekarang kereta mewah. Okey, siapa nak beri komen tentang tajuk ini? Okey, silakan. Saya, cikgu. Baik. Okey, apakah pandangannya? Roshini. Cikgu, sebenarnya tidak ada mana-mana pihak yang akan memberi kereta mewah secara percuma. Betul. Pihak seperti ini cuba mendapatkan maklumat peribadi kita seperti nombor akaun. Jika saya sebarkan berita ini kepada kawan-kawan saya, mereka juga akan ditipu. Ini sahaja, cikgu. Betul. Ini yang saya kata tadi. Jangan sebarkan kepada rakan-rakan sebab bukan sahaja kita sendiri tertipu, tapi kasihan ya, kawan-kawan kita juga tertipu kerana dia percaya dengan apa yang kita hantar. Dia kata, Loshini memang boleh dipercayai. Jadi Loshini hantar memang betul dan mereka pun hantar. Dan turut sama terpedaya. Yes, memang terpedaya. Nasib baiklah tadi Yuyu tak sebarkan berita tentang hadiah tadi kan. Kalau disedari kan cikgu, scammer ni dia guna taktik dengan menawarkan perkara-perkara yang menarik, mewah kan cikgu? Yang tidak boleh dipercayai kan. Betul. Sekarang ni nak dapat
satu sabun pun kan kita kena beli sendiri. Mana ada percuma, betul tak? Betul. Jadi kena elakkan ya menyebarkan berita seperti ini ya. Okey, kita teruskan lagi. Baik, cikgu. Okey. Baik. Ini satu lagi keratan Aba yang saya ambil. Sebar pautan palsu. Pautan ialah link. Pautan palsu kepada rakan yang membawa padah. Maksudnya yang inilah kita menyebarkan pautan yang salah sehingga membawa masalah kepada rakan-rakan kita dan juga keluarga kita. Okey, saya rasa siapa yang nak komen tentang tajuk ini? Beri pandangan. Vishwa. Silakan Vishwa. Vishwa, bagus. Cikgu, saya agree dengan Akbar ni kerana pautan palsu ini sangat berbahaya. Kawan saya kena ditipu oleh pautan palsu dengan berita yang palsu. Akaun Facebook kawan saya juga kena digodam oleh pengodam. Pengodam tersebut meletakkan virus dalam akaun Facebook dia. Bila klik je pautan, terus digodam. Ya, kadang-kadang Ya, kita terima kasih Vishwa. Pernahkah kamu mengalami masalah hacking dan juga digodam ya Facebook? Ada tak Vishwa? Tak ada cikgu, tak ada. Pelajar lain macam mana? Pernah tak kamu punya Facebook di hacking ataupun sebagainya? Ada yang mempunyai pengalaman? Ya, Richie? Ya, cikgu. Bila Pernah tu? sekali. Oh. Apa jadi? Saya mendapat SMS bahawa saya telah melunangi ringgit Malaysia 5,000. Saya diminta memberikan maklumat tentang bank saya, tetapi ibu bapa menasihati saya supaya tidak mempercayai kepada berita palsu ini. Tengok tu. Nasib baiklah ibu bapa kamu berjumpa dengan ibu bapa pertama. Sebab tu saya kata sebelum kita nak pastikan sama ada berita itu betul atau tidak, kita kena semak dahulu kesahihannya. Betul. Okey, kita kena tanya dahulu. Dan di sini sebagai seorang anak yang kecil, masih kecil ya, kamu boleh berkongsi dengan ibu bapa kamu. Tanya, betul ke perkara ini? Bolehkah saya kongsi? Sebab mereka lebih lama makan garam. Betul. Jadi mereka lebih berpengalaman dan mereka akan memberi nasihat yang baik kepada Amat kita. digalakkan untuk mana-mana individu yang berusia bawah 18 tahun perlu mendapatkan panduan dan nasihat daripada ibu bapa sebelum mengambil tindakan yang mungkin tidak wajar, kan cikgu? Ya, betul. Ya, betul. So kita dah lihat ya keratan Akbar seperti ini dan saya juga ada beri tugasan ya kepada murid-murid saya di sekolah untuk membuat aktiviti PBD nanti untuk mencari maklumat-maklumat tentang berita palsu ya. Jadi kita teruskan dengan pelajaran kita hari ini. Okey. Baiklah. Baik, tajuk yang pertama ialah etika. Etika penggunaan. Etika ini sebenarnya berkaitan dengan sikap, tata cara, peraturan apabila kita menyebarkan sesuatu berita. Maksudnya kalau saya beritahu secara lisan pun, kalau saya beritahu kamu boleh berkongsi berita ini, kena pastikan dahulu ya. Jadi nombor satu, kita tidak boleh menyebarkan sebarang maklumat palsu atau diragui. Ingat tak? Diragui. Kita was-was. Betul ke? Kesahihannya. Kesahihan maksudnya valid atau tidak yang boleh menggugat ketenteraman awam. Bayangkanlah kalau satu berita palsu itu berkaitan dengan rusuhan. Jangan pergi ke tempat X sebab kalau kita pergi mungkin berlaku rusuhan. So ini juga boleh menjejaskan ketenteraman awam. Semua orang takut apa akan berlaku. Dan kita juga yang perkara kedua ialah kita perlu berintegriti dalam memberikan maklumat yang betul sebelum menggunakan penggunaan dalam talian. Betul. Talian ni disebar luas ya dengan cepat. Sebab tu kita kena berhati-hati. Sebab kalau dulu kita guna surat dan sebagainya. Tapi sekarang kita letakkan saja post itu di Facebook, semua orang akan nampak. Di WhatsApp pun sama juga. Jadi benda itu akan menjadi meluas dan boleh menjejaskan ketenteraman awam. Jadi kita perlu ada integriti. Integriti maksudnya kita perlu ada kejujuran, amanah, bertanggungjawab ya sebelum kita menyebarkan sebarang perkara dan pastikan bahawa berita itu benar. Ingat, tidak pasti jangan kongsi. Didik TV KPM